sebut juga, ulama sebut dalam seseorang yang hendak berjalan ataupun menuju kepada Allah, 5 syarat mesti ada. Yang pertama kata dia iaitu taubat. Seseorang yang nak kembali kepada Allah, dia kena bersihkan diri. Sebab nur tidak boleh masuk di dalam bekas yang kotor. Cahaya kebaikan tak boleh masuk pada bekas yang kotor. Baitul ulama sebut dalam perjalanan ilmu, dalam perjalanan amal, hati yang kotor tak boleh masuk nur. Dia macam gelas. Gelas ni, dia kalau kotor, dia masuk air apa, dia jadi kotor. Masuklah air sedap apa pun, dia tetap jadi bersihkan bekas dulu. Maka kata ulama, hati ni bekas yang menerima segala cahaya. Jadi taubat dulu, bersihkan dulu zahir batin. Zahir dengan dosa zahir, dosa batin. Orang selalu taubat dengan dosa zahir. Orang selalu ingat, dulu aku tak semayang, dulu aku buka aurat, dulu aku riba. Tapi orang tak ingat, orang lupa, dulu aku mengumpat, dulu aku hasad, dulu aku tidak amanah pada harta keluarga, faraid dan sebagainya. Dulu aku putus silaturahim, dulu aku sombong, dulu aku ujub. Yang ni orang tak nampak. Sebab itu kenapa kadang-kadang orang bertanya, saya dah taubat, dah taubat daripada tinggal semayang, tinggal puasa, taubat daripada buka aurat, tapi masih ada dosa yang kita lupakan. Kita tak bertaubat sebab sombong, tak bertaubat sebab hasad, tak menangis sebab ujub, herankan diri, rasa diri itu baik. Tapi kita taubat dengan meninggalkan solat. Jadi kita taubat pada zahir batin, pada dosa zahir, tetapi kita lupa taubat pada dosa batin. Siapa yang dah akil balik, maka dosa dia tanggung sendiri. Mak ayah dah tak tanggung. Macam kamu dah akil balik contohnya, dosa itu tertanggung atas kamu. Kamu tinggal salat, yang tu dosa zahir. Tapi kalau kamu ujub, kamu sombong, kamu hasad, kamu dengki dengan orang lain, ini perkara-perkara ni yang diharamkan di dalam Islam. Dosa-dosa yang batin, buruk sangka. Jadi benda-benda ni benda yang dilarang, dan hukum dia adalah dan kita tak menyesal pun, dan kita tak nak bertaubat dalam dosa yang batin. Jadi ada dosa-dosa yang kita terlepas pandang. Kedua, orang yang nak menuju kepada Allah, syarat yang kedua, kena ada kenderaan yang baik. Apa kenderaan yang baik? Kereta besar ke? Kereta BMW ke? Kereta Mercedes ke? Bukan. Kenderaan yang baik untuk menuju kepada Allah adalah himmah yang tinggi, kemahuan yang tinggi. Sebab nak menuju kepada Allah ini susah. Dia kena ada kemahuan yang tinggi, keinginan yang tinggi. Tetapi kita kadang-kadang, kita ni tadi tukar. Dalam urusan dunia, kita himmah kita tinggi, kemahuan kita tinggi, kehendak kita tinggi. Kita boleh jaga malam dengan sebab keduniaan. Tetapi dalam akhirat, dalam nak jadi orang baik, nak jadi insan baik, kita tak mau ada himmah yang tinggi. Alasan kita apa? Iman lemah. Sampai bila kita nak pakai alasan tu? Alasan tu daripada puluhan tahun dulu, sampai bila nak pakai alasan saya lemah? Kenapa dengan dunia kita tak lemah? Kenapa dengan kita cari harta kita tak lemah?
kita boleh usaha, berusaha, kalau kita tengok orang marah pun sekarang ni dengan sebab harta, bukan sebab tak boleh bangun tahajud, bukan sebab tak boleh baca Quran, bukan sebab tak boleh zikrullah, bukan sebab tak boleh berbuat ibadat, tetapi orang tetap marah dengan keduniaan. Orang akan bising dengan perkara keduniaan. Orang akan bercakap tentang perkara keduniaan, tetapi tak ada siapa pun katalah ruginya. Kita tak boleh tahajud, kita tak boleh zikrullah, kita tak boleh salawat, kita tak ada siapa pun yang mengatakan yang berbunyi marah bahawa ia satu kerugian. Dia satu kerugian. Rugilah, sebab masa dah terlalu pendek, zaman dah terlalu hampir untuk dimusnahkan oleh Allah. Baik. Yang ketiga, apa kata ulama? Nak dekat dengan Allah, nak menuju dengan Allah, kena ada senjata yang tajam. Apa senjata yang tajam? Maka kata ulama, senjata yang tajam itu adalah zikir yang khusus. Ada satu zikir khusus yang kita amalkan, dia jadi senjata. Ada satu amalan khususi yang kita amalkan untuk menjadi senjata kekuatan. Dan yang keempat, kata ulama, kerana ada sahabat yang baik, sahabat yang boleh pimpin kita ke arah kebaikan, yang boleh sama-sama kita jadi orang baik. Ini kata ulama. Jadi sahabat ni penting. Dan yang kelimanya, ada guru yang menunjukkan kita ke arah kebaikan, menuju kepada Allah, zahir dan batin. Yang pimpin zahir kita, yang pimpin batin kita. Zahir kita dipimpin, batin kita dipimpin. Sebab kedua-duanya nak menuju kepada Allah. Baik. Maksudnya, apabila engkau hendak mengetahui kelakuan seseorang, adakah ia saleh atau jahat, maka jangan bertanya kamu demikian itu, hanya pandangan olehmu kepada tolan. Nak tahu diri seseorang, tengok kawan dia, kata ulama. Dan sayangnya, siapa yang dia sayang? Apa yang dia sayang? Nak tengok. Mudah zaman sekarang tengok apa yang dia cakap. Kalau kita duduk dengan seseorang, dia suka cakap apa? Tengok perkataan dia. Perkataan dia ni suka besarkan diri, lari. Perkataan dia cuma cerita hal dunia je, lari. Dia ni tak boleh bawa aku menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dari mula kita jumpa sampai akhir, ceritanya tidak ada cerita akhirat langsung, semuanya cerita dunia. Bukan tak boleh cerita dunia, tetapi jangan jadikan seluruh masa kita dengan keduniaan. Ada juga kita bercakap tentang akhirat. Kita orang awam, lalu kita cakap apa? Kita orang awam, kita bukan ulama. Jadi takkan nak cerita hal akhirat saja. Tak salah. Dunia yang bawa kepada akhirat tidak salah. Tetapi jangan sampai kita ditipu dengan dunia seumur hidup. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Cuba tengok surah At-Takatsur. Apa yang Allah cakap? Alhaakumut takatsur. Silakanlah